2:30 kan peranan kedua. Awak tak tahu pula dah. Pukul 2:30. Sementara tu, ya, ambil wuduk, semayang, doa, minta pasukan Sweden menang. Macam. Sebenarnya, kadang-kadang ada orang sanggup tunggu tengok bola tengah malam, tak apa. Tapi nak bangun tahajud, belum tentu boleh. Sebab tu dia bila kita suka sesuatu ni, benda berat pun jadi ringan. Ya, syarat suka. Bila kita minat, maka berat pun jadi ringan. Ya. Akan usaha sungguh-sungguh, walaupun benda tu berat sekalipun. Sebab tu bila kita bangun pagi, boleh sujud pada Allah Ta'ala. Jadi awal pagi sebagai hamba Allah yang soleh. Ya, bangun awal pagi, doa pada Allah, Allahumma ja'al yaum awal yaumina hadha salaha wa awsatuhu falaha, dan pertengahannya kejayaan. Tengah mula-mula pagi sebagai hamba Allah yang soleh. Pertengahannya, ya Allah jadikan kami orang yang berjaya. Ya, kadang-kadang kita bangun pagi, kita buat kerja, nak getah lah. Ya, pergi motong getah. Ya, siap motong pukul 11. Pukul 11 tating getah, tating. Ya, dia ambil, kutip balik. Kadang-kadang siap motong hari pun hujan. Ya. Jadikan pertengahan hari kami ni, ya Allah, kejayaan bagi kami. Ya, tengok. Wa akhiruhu najaha, dan akhirnya kejayaan. Pertengahan berjaya, ya. Falah hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Jadikan kejayaan di tengah-tengah hari kami, dan hujung kami najaha. Jadikan kami orang yang berjaya, yakni berjaya dalam hidup sebagai hamba Allah yang soleh. Ya, tiap-tiap hari ni kita tempuh umur kita ni. Kadang-kadang kita tak rasa umur kita tua, melainkan bila tengok anak. Tengok anak, tengok kawan budak-budak yang masa kita kecil dulu. Kita kawan-kawan budak-budak kecil dia sekarang besar belaka. Baru rasa tua. Baru terasa. Maknanya dalam usia kita setiap-tiap hari bangun pagi sampai tengah hari sampai petang, Allah Ta'ala bagikan tiga peringkat. Ya. Pertama, bangun sebagai hamba Allah yang soleh. Di tengahnya akan berjaya. Ya. Najahan ataupun falahan sebagai kejayaan. Ada Tuhan bagi kejayaan. Ujungnya pada petang sampai malam, mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita kejayaan pada hari. Tiap-tiap hari kita lah hidup kita ni. Bangun pagi, yang kerja pergi kerja, sampai petang rehat, kemudian malam rehat. Ya. Berkata Imam Ghazali, ya, berkata hadis Nabi SAW, Nabi sebut, bila malam menjelma, manusia terbahagi pada 3 kumpulan. Ya, terbenam je matahari, manusia terpecah pada 3 kumpulan. Yang pertama, ada orang menghabiskan malamnya dengan sembahyang maghrib, sembahyang isyak, kemudian dia pun tidur. Ya, rehat, penat, bekerja siang hari, dia tidur sampai pagi besok. Yang kedua, ada orang yang malam hari, dia rehat seketika, kemudian dihabiskan malam dia dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ada orang menjadikan malamnya sebagai tempat untuk buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, malam hari je terus lagi danduk, buat maksiat macam-macam. Kata Nabi, jadilah kamu golongan yang kedua. Kalau tak boleh jadi golongan pertama, jangan jadi golongan ketiga. Sebaik-baik golongan yang habiskan malam tu dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi zaman kita tak ramai dah. Ya. Sebab tu ayat mewajibkan sembahyang tahajud ni pada Nabi wajib. Ya. Di kalangan para sahabat pada awalnya wajib. Ya. Pada awalnya wajib. Mesti sembahyang. Dari segi Nabi tuntut. Tu hinggalah Allah Ta'ala menurunkan ayat yang menyebut bahawa Allah Ta'ala tahu kita ni kadang-kadang penat bekerja siang hari, maka jadi sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut untuk bangun tahajud pada waktu malam. Sebaik-baiknya 2/3 malam. Tak boleh sangat pun, bangun awal sikit, sembahyang tahajud dulu 2-3 rakaat, kemudian sementara tunggu waktu subuh, sembahyang sunat subuh, baru datang ke masjid. Jangan mari masjid tak ambil sembahyang. Ya. Kena latih diri, wuduk ni kena ambil di rumah. Ya. Walaupun boleh ambil di masjid, kalau batal ambil masjid lah. Tapi seboleh mungkin berwuduk dari rumah. Pahalanya beza jauh langit bumi. Di antara mereka yang berwuduk di rumah dia, kemudian datang ke masjid dan ada wuduk, berbanding yang mari masjid dalam keadaan tak ada wuduk. Ada juga orang kadang-kadang dia tak ambil wuduk di rumah saja je. Dia mari ambil wuduk di masjid. Ada lagi teruk lagi, dia mari mandi di masjid. Ada juga. Dia mandi. Rumah dia tak mandi. Ya. Dia mari mandi masjid. Mandi wajib lah tu.
Allahumma ja'al awalahu rahmatan. Ya Allah, jadikan awal kami ni rahmatmu ya Allah. Awal pagi tadi kita minta jadi hamba Allah yang soleh. Baik. Bila jadi hamba Allah soleh, doa lagi. Allahumma ja'al awalahu rahmatan. Ya Allah, jadikan awal kami ni dapat rahmatmu ya Allah. Sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa awsatahu ni'matan. Dan hai Tuhanku, jadikan olehmu pula permulaan kami, pertengahan kami ini dengan nikmat-Mu. Ya. Wa akhiruhu takrimatan. Dan jadikan akhirnya itu kemuliaan dan keampunan. Ya. Dua perkara. Pertama, kita dengan Allah. Yang kedua, kita minta Allah kepada kita. Kita daripada Allah. Yang pertama, kita minta kita jadi hamba Allah yang soleh. Yang kedua, ya Allah, bagi pada aku kejayaan, ya, falahan. Yang ketiga, beri pada aku kejayaan, ya, najahan, berjaya. Ya. Kemudian daripada Allah, ya, pada Allah kita minta pertama, Allah jadikan awal pagi kita ni dapat rahmat Allah Ta'ala. Pertengahannya dapat nikmat Allah, akhirnya dapat pengampunan Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita dengan Tuhan ni, dia dalam hadis kursi Allah sebut, antara kita dengan Allah ada bahagian. Ada bahagian Allah saja, ada bahagian kita saja, ada bahagian kita dengan Allah Ta'ala. Adapun bahagian kita dengan Allah ialah taat. Ya. Adapun bahagian Allah kepada kita ialah rahmat. Bahagian kita dengan Allah berkongsi doa dan makbul. Ya. Hak kita minta, hak Tuhan beri dalam bab doa. Ya. Adapun hak kita, yang pertama hak kita saja, taat perintah Allah Ta'ala. Allah suruh buat je. Ya. Hari ni keluar soal bahasa Malaysia. Kenyataan saya keluar minggu lepas, pusing berita. Uyuh wartawan duk telefon. Ya. Minggu lepas timbul satu masalah kenyataan berhubung dengan jangkaan pilihan raya pada musim haji. Ya. Sebab pilihan raya Malaysia ni tak tahu bila. Ya. Ingat tahun lepas tak tahun jangka bulan 12. Bulan 12 tak buat, bulan 3 tak, bulan 5 ni jangka pula ke sekolah. Sekolah dah habis dah. Jangka pula bulan puasa. Lepas tu jangka pula dekat lepas puasa sebelum raya haji. Jadi saya sebut pada wartawan, kita di Malaysia ni susah. Kita nak buat perancangan susah sebab kerajaan tidak isytihar bila pilihan raya. Yang menyebabkan jadi susah semua orang. Dalam masalah haji, saya sebut bahawa kita mencadangkan supaya mereka yang terlibat secara langsung dalam pilihan raya menangguhkan haji. Okay. Keluar berita. Okay. Tuan Ibrahim tak tahu mana yang fardu, mana yang bukan fardu. Kata macam aku tak mengaji. Dan sekalian, masalahnya ada 32,000 orang Islam. Dia ada hak mengundi dalam sistem pilihan raya. Kalau sekiranya mereka ni calon, saya sebut, kalau mereka ni calon atau wakil calon atau pengarah pilihan raya, maka tentulah dia jadi susah. Nak pergi haji, mari pilihan raya. Katalah dia sebagai calon. Ya. Nak pergi, tak pergi. Itu salah sekali. Ya. Tak pergi, tawaran dapat. Nak pergi, takut mengundi. Penamaan calon duduk tengah tawaf. Saja aku tawafkan hari ni nama calon. Oh, kacau. Nak kempen, dia duduk Mekah. Tempoh kempen 2 minggu, pergi Mekah 44 hari. Jadi saya kata, sepatutnya, insyaAllah mungkin besok keluar kenyataan lain. Kenyataan ni kadang-kadang kita keluar kenyataan lain, dia spill lain. Ya, dia pusing berita lain. Saya minta supaya Perdana Menteri buat satu kenyataan rasmi. Ya. Buat pengakuan rasmi, minta isytihar pilihan raya tidak akan diadakan dalam musim haji. Dia jelas. Ya. Kalau tak ada kenyataan rasmi, jadi semua salah. Ya. Dosa ni, ialah haji ni wajib, rukun Islam. Semua orang tahu rukun Islam. Ya. Tetapi membiarkan suasana kezaliman, pemerintah yang zalim, yang rasuah menyeleweng, juga satu kesalahan. Maka bila bertembung ni antara dua kepentingan, kaedah fiqh kena ambil kepentingan umum mengatasi kepentingan peribadi. Ya. Kepentingan umum
mengatasi kepentingan peribadi. Contohnya tanah ni tanah kita. Orang nak buat jalan, kerajaan nak buat jalan atas tanah kita. Tak ada tanah lain tak. Kena lalu atas tanah kita. Kita wajib beri. Ya, tak beri kita berdosa. Beri dapat pahala. Banyak pahala. Orang buat jalan atas tanah kita. Ya. Walaupun setengah orang tak boleh. Saya ni tanah saya tak benar. Ambil, saya tidak halal dunia akhirat. Boleh beritahu. Ya. Tapi biarlah. Ya. Sebab bila kepentingan peribadi bertembung kepentingan umum kena dia aulawiyah. Keutamaan. Masalahnya kalau dia tidak calon, tak apalah. Dia pekerja, dia pengundi. Tapi hak dia. Ya. Ramai tuan-tuan bayangkan kalau 35,000 jemaah haji 25,000 campur petugas-petugas apa semua daripada tabung haji, daripada agensi, dia akan pergi paling tidak pun dalam 35,000, 30,000. 32,000 ni orang Islam semua tak mengundi. Ya. Orang Islam semua. Hak dia untuk mengundi. Ya. Jadi hak ni perlu dia beri dan patutnya ya, keluarlah daripada berita macam-macam lah hari ni. Duk kutuk Sabah asal Malaysia. Tak baca nak tengok. Nak baca mula geram. Jadi sebenarnya fenomena jawapan saya jelaskan bahawa ya, kita tidak sepatutnya membiarkan rakyat berada dalam keadaan bersalah. Terutamanya 2-3 pihak yang terlibatlah. Ada pun orang awam. Sebab sejarah kita pernah ada pilihan raya zaman musim haji. Ya, tengah orang nak pergi tolak lepas puasa Ramadan, dah mula siap nak pergi haji dah. Ya, jadi bila pergi haji, pilihan raya mari waktu itu. Jadi tentulah menyusahkan walaupun mengundi ni satu kewajipan dari segi syarak, dari segi hak kita sebagai rakyat. Ya, walaupun bila bertembung tu jadi menyusahkan. Ya, elak benda-benda yang boleh elak. Kan? Jadi kita minta supaya benda tu dibuat. Tengoklah besok kalau ada kenyataan. Sebab tempoh ada lagi. Ya. Baik. Jadi 2. Walhamdulillahillazi tawadhu'a kullu syai'in li'azmatih. Ya. Dan segala puji itu sabit bagi Allah Ta'ala yang merendahkan diri oleh tiap-tiap sesuatu bagi kebesarannya. Walhamdulillahillazi tawadhu'a kullu syai'in li'azmatih. Segala puji bagimu ya Allah. Allah ni siapa dia? Allah ni. Tawadhu'a kullu syai'in. Mengenah diri segala sesuatu. Kenapa? Kerana kebesaran keagunganmu ya Allah. Segala makhluk ni berjalan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana agungnya Allah Taala. Ya. Hatta matahari, sebesar-besar matahari itu beredar dengan kehendak Allah. Bumi, sebesar-besar bumi ni bergerak dengan kehendak Allah. Ya. Pasal apa semua tunduk pada Allah? Kerana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kerana keagungan dia. Kita, ya Allah, aku memujimu, yang makhluk semua tunduk kepada kebesaranmu ya Allah. Kita ni makhluk manusia, Tuhan beri akal, boleh kita fikir. Kita boleh tengok dunia ni, bila waktu pagi riuh ni, burung mula berkicau, binatang keluar, orang pun riuh bising, rumah bising. Bila malam hari senyap. Satu bab, kalau kita ada kuasa, banyak mana nak guna kuasa nak menyenyapkan dan nak meriuhkan alam. Keluar matahari cerah dunia ni. Berapa juta kilowatt nak pakai tenaga tu nak cerah mata dunia ni. Ya. Allah Rabbi. Sama juga hujan. Ya. Hujan yang turun ni. Banyak mana, berapa juta nak belanja untuk menurunkan hujan je. Ya. Tapi Maha Agung Allah Ta'ala, dia buat, dia atur. Kerana segala-gala ni tunduk di bawah kebesaran Allah. Wa dhalla kullu syai'in li'azmatih. Ya. Dan aku mohon dengan rahmatmu, dengan puji-pujianmu ya Allah, yang sabit bagi Allah Ta'ala, ya, merendah diri segala sesuatu dan menghina oleh tiap-tiap sesuatu itu bagi kemuliaannya. Segala benda tadi, segala tunduk di bawah kebesaran Allah. Wa dhalla kullu syai'in li'izzatih. Dan segala-galanya rasa hina bila berdepan dengan Allah yang Maha Mulia. Hebat bulan purnama, cerah. Bila keluar matahari, ya, pepatah Melayu kata, ya, cerah macam mana bulan, bila naik matahari hilang cahaya. Makhluk rasa hebat, mari yang Maha Agung Allah Ta'ala masing-masing mereka. Tak ada apa pada kita. Ya. Hatta kita nyawa nak berkelip mata ni pun,
Allahu Rabbi. Ini boleh berkelik ni. Berapa ribu nak bayar tuan-tuan? Ya. Tidur ni boleh pejam ni. Kelopak mata boleh pejam. Ya. Berapa ribu nak bayar, boleh pejam ni. Ya. Kalau Tuhan buat, tak boleh pejam. Tidur celik. Tak boleh tidur tu kan. Ya. Tak percaya, try cabut ulu mata. Try lah dulu malam ni. Cabut ulu mata ni, tak boleh tidur selalu. Ya. Tak boleh rapat kepala mata. Ya. Apatah lagi pergerakan yang lain. Semuanya tunduk di bawah, ya, rasa hina kerana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khada'a kullu syai'in li mulkih, dan menyembah oleh tiap-tiap sesuatu itu bagi kerajaannya. Ya. Segala-galanya tunduk di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya berzikir, segalanya bertasbih pada Allah. Ya. Allahu Rabbi. Sebab tu kalau kita tengok alam ni satu, rasa kecil sangat kita ni. Kerdil sangat. Lemah sangat kita ni. Ya. Manusia banding dengan haiwan pun. Ya. Beranak. Lepas tu mengandung, muntah, lepas muntah. Binatang ada muntah tak? Ya. Lembu, munting. Ya. 3 bulan muntah. Ada? Tak ada. Manusia lepas 3 bulan tu tak boleh dah bau muntah. Ya. Kena isteri yang jenis alahan. Bau suami tak boleh. Bau suami tak boleh. 3 bulan lah. Masuk bulan keempat tak boleh bau pula. Tak boleh. Bau ikan tak boleh makan. Lahir saja. Lemah manusia ni. Allahu Rabbi. Nyamuk gigit seekor demam. Berbulan-bulan pula mak jaga untuk baring pantang 40 hari. Yang terbaru 60 hari. Orang jauh 80 hari. Orang Banjar 100 hari. Ngiling kepala suami 100 hari. Allah. Baru sejajar. Seperti orang Banjar. Jadi nak tunjuknya bahawa manusia lah. Binatang lahir-lahir duduk sekejap boleh berjalan dah. Sekejap je. Boleh berjalan dah. Manusia dia lemah sangat. Masya Allah. Sebab tu segala-galanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di atas kehebatan Allah. Walhamdulillahillazi sakana kullu syai'in li haibatih. Dan segala puji bagimu ya Allah yang diam segala sesuatu dengan segala kebesaran, kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haibah, ya. Haibah ni rasa gerun, rasa takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kalau kita perhati dalam sejarah, ada manusia mengaku jadi Tuhan. Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Bila mana dia berjaya menundukkan tukang-tukang sihir, memperalatkan tukang sihir dan menjadikan air sungai Nil mengalir. Tidakkah kamu tahu sungai Nil ni mengalir bawah kekuasaanku? Baru jadi raja mengaku jadi Tuhan. Demikian. Hujan sikit je. Sebab tak pernah sakit. Demam tidak, sakit tidak, semua tidak. Mengaku jadi Tuhan. Allah Rabbi manusia. Sedangkan kalau kita perhati, orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia mentaati perintah Allah, dia merasai kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia dua je. Pasal apa kita diulang-ulang kalimah Allahu Akbar? Kalimah yang paling banyak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujung qamat, Allahu Akbar sekali lagi. Semayang, Allahu Akbar. Rukuk, Allahu Akbar. Pergi dengar ceramah, Allahu Akbar. Pasal apa Allahu Akbar? Nak tanam dalam kepala Allah ni besar. Kita ni kalau kita tak rasa Allah besar, kita rasa kita besar. Kita rasa kita hebat. Sebab tu bila kita rasa Allah yang hebat, kita akan rasa kita lemah. Bila kehebatan Allah tak masuk tubuh kita, kita akan rasa kita hebat. Tu bila kita hebat sikit berjalan, tepuk dada. Awak tak kenal saya. Anak pelima garang. Tok saya dulu panglima perang. Tok ayah saya pelima garang. Cucu penakut angin. Ni. Tidakkah awak tak kenal saya?
Ya. Jadi manusia ni tuan sekalian sombong. Ya. Sebab tu apa punca sombong? Bila kebesaran Tuhan tak masuk dalam diri. Sombonglah manusia ni. Walaupun tak mengaku jadi Tuhan, perangai macam Tuhan dah. Ya. Sebab tu sekalian, anda tengah tulis satu artikel. Masalah teguran nasihat kepada pemimpin, hatta raja-raja. Ya. Raja ni dia manusia, bukan Tuhan. Ya. Kena ada orang tegur, kena ada nasihat, kena lapang dada dengan teguran dan nasihat. Ya. Siapa berani tegur? Ya. Patut semua kena tegur, tak ada benda takut. Ya. Sama juga pemimpin. Pemimpin kalau dia baik, rakyat akan jadi baik. Kalau dia sombong, rakyat akan sombong. Pemimpin yang jahat akan lahir menteri yang jahat. Bila menteri jahat, dia akan lahir timbalan menteri yang jahat. Dia sama je. Ya. Sebab tu tuan tengok Sarik Dol, kampung dusun. Bila raja tu jahat berjalan, ya, dalam sejarah, ya, Tengku Muhammad, ya, Tun Muhammad, dia ni nak ditabah sebagai raja di Melaka. Dia berjalan dengan pakaian kebesaran dia, walaupun dia ditegur. Ya. Akhir dia pun naik, dia turun masuk kampung. Kebetulan seorang main sepak raga terkena tenggolok dia, yang dipakai jatuh. Ya. Oleh kerana dia ni rasa hebat, dia pun cabuk kerih. Masa tu berjalan dengan kerih belakang. Cabuk kerih, tikam, mati. Mati budak yang sepak terkena kepada tenggolok raja. Ya. Maka sembah manda menteri sembah kepada raja. Ya. Bahawa tidak layak bagi orang yang tidak menghormati nak kita tabah sebagai pemimpin. Ya. Bertindak demikian tak layak. Lalu dia dipecat, digugur. Ya. Dihantar ke mana? Tuan Mamat hantar ke mana? Hantar ke Pahang. Ya. Hantar ke Pahang. Ya. Sekarang Pahang kita hantar balik Melaka. Sejarah. Ya. Sebab tu orang Melayu ni dia menjaga maruah. Maruah ni harga diri. Bila harga diri tak ada, maruah manusia tak dibela. Sebab tu Nabi kata, ya, inna mimma yudrikun nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ada satu kalimah kata Rasulullah yang diketahui oleh semua manusia dan diucap sejak nabi-nabi yang pertama lagi. Sejak nabi pertama sampai zaman Nabi Muhammad. Apa ucapan dia? Kalau kamu tak malu, buatlah. Maknanya malu ni satu sifat kena ada di kalangan kita. Malu. Malu ni maruah. Malu. Hingga alat sulit tu dipanggil kemaluan. Benda yang memalukan kita kena tutup. Tutup. Ya. Sebab tu orang Melayu dia ada kain basahan. Kain basahan untuk apa? Untuk tutup je. Ya. Untuk tutup. Orang tak pakai kain basahan pergi pekan sari. Ya. Nak tutup maruah manusia. Ya. Sebab tu bila maruah jatuh, maka dia penghinaan. Puncanya maruah dia. Sama sejarah Melaka ni banyak cerita-cerita yang kita dengar. Ya. Jadi oleh kerana itu, bila kebesaran Tuhan, zaman itu zaman-zaman awal dulu, zaman Hindu Buddha. Hindu ni raja ni macam jelmaan Tuhan. Islam datang, Islam tukar. Ya. Bukan tukar raja, tukar akil pegangan. Ya. Raja manusia, pemimpin manusia, rakyat manusia. Semua depan Allah, raja yang paling besar satu je. Maliki yaumiddin. Dialah Malik pada hari akhirat. Siapa dia? Allah Ta'ala. Bila kita rasa Tuhan besar, kita rasa kecil diri kita. Ya. Sebab ini kalau tuan-tuan baca sejarah, ya, Abdul Qadir Jailani, dia nak raja. Dia bakal jadi raja. Ya. Akhir dia meletak jawatan, dia berhenti. Kemudian dia berjalan, dia hijrah.
Ya, kemudian dia hidup sebagai orang awam. Dia pernah bekerja jadi hamba, jadi kuli. Dia pernah bekerja di tempat-tempat yang susah. Tujuannya nak merasai bagaimana rasa. Ya. Kadang-kadang bila kita rasa hebat, maka kita takut sifat ketuhanan duduk dalam tubuh kita. Na'udzubillah. Itu yang duk semayang tu kan. Duk Allahu Akbar pun belum tentu lagi. Bayang kita tak semayang langsung. Tambah pula bila perkataan kita orang tak berani tegur. Sampai makan nangka pun kena belak perut dalam zaman tu. Jadi oleh kerana itu perlunya kebesaran haibah, kegerunan kita dengan Allah Ta'ala. Walhamdulillazi sakana la kullu syai'in li haibatih. Dan segala puji bagimu ya Allah yang diam oleh tiap-tiap sesuatu kerana haibahnya, haibah Tuhan. Iza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Bumi senyap ni. Allah Ta'ala kata gegar, bergegar tu. Masya Allah. Diam segala sesuatu dengan kebesaran Allah Ta'ala. Dan nyata bagi tiap-tiap sesuatu itu dengan hikmahnya. Dan kecil tiap-tiap sesuatu itu kerana kebesarannya. Wa azhara kulla syai'in bihikmatih. Ya. Zahir segala sesuatu dengan hikmah. Hikmah Tuhan menzahirkan hikmah, menzahirkan sesuatu. Ya. Kita ni tuan-tuan, kita belajar ilmu. Di sebalik ilmu tak ada hikmah. Nak ajar hikmah tak boleh. Yang kita boleh ajar ilmu. Macam kita nak beri duit. Beri duit boleh. Nak beri berkat tak boleh. Ya. Keberkatan dia kena ada bersama dengan tu. Tuan-tuan boleh cari rezeki, boleh cari berniaga, dapat duit. Tapi dalam duit tu kena ada keberkatan. Sebab yang penting berkat tu bukan duit tu. Berkat tu apa dia? Berkat tu kita tak menipu, kita jujur, kita amanah. Ya. Sebab dalam bab harta ni yang penting bukan banyak harta. Rasa kaya. Hati tu rasa kaya. Ya. Sebab tu saya ada satu petua. Dan petua ni saya amal lama dah dan guru saya pesan. Dia kata kalau kamu rasa miskin, sedekahlah. Ya. Kalau kamu rasa miskin, kadang-kadang ada masa ketika kita rasa sesak je. Duit ada tapi tak banyak lah. Dia runtuh pun tinggal separuh. Ya. Brim satu, brum kedua ni pun dapat. Dapatlah duit ada tapi duk mikir yang tu nak buat, anak sekolah lagi tu. Rasa banyak nak bagi ni. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada duit. Dia kata apa dia? Kalau kamu rasa miskin, sedekahlah. Nasihat Allah, tukar rasa miskin kepada rasa kaya. Dan satu lagi amalan yang baik, amalan tu kalian. Dan amalan Nabi sebut dalam hadis pun, siapa-siapa yang baca suratul Waqiah, dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dijamin rezeki oleh Allah. Kadang-kadang kita mari terdesak bila kewangan kita susah bacanya. Ya, sampai kita baca Quran dapat keberkatan dia. Yang kedua dapat fadilat daripada Quran tersebut. Sama juga kita dapat ilmu. Yang penting pada ilmu, keberkatan ilmu. Berkat ni Masya Allah. Macam kita baca buku lah. Ada buku yang kita baca tawa je. Ada buku yang kita baca rasa lazat, rasa dia punya kemanisan dia. Ya. Penulis yang menulis buku dengan penuh ikhlas ni, kita baca buku dia, keikhlasan dia tu rasa pada kita. Ya. Sama juga sebab tu dalam hidup kita ni, kita boleh cari zahir macam air. Boleh minum air. Tapi yang penting pada air tu bukan air tu. Menghilangkan dahaga. Jadi belum tentu banyak air minum, tak hilang dahaga, belum tentu. Macam orang minum dahaga minum air batu. Memang sedap. Tapi hilang dahaga tak? Tak. Ya. Jadi ada benda lain di sebalik itu. Benda lain ni adalah Islam. Dalam agama lain tak ada. Ya. Minggu lepas kebetulan hari Ahad baru ni. Ya, ada satu program bawah penerangan pusat lah. Ya, kita adakan satu majlis dialog dan cross budaya. Ya. Panggil wakil India, wakil Cina dan wakil orang Islam, orang Melayu. Dalam majlis tersebut, kebetulan diminta saya mewakili orang Islam. Kemudian ada seorang pengguang daripada India, mewakili agama Hindu. Dan saudara Tony Pua, mewakili agama Cina. Orang Cina dan budaya masyarakat Cina.
Apa perkara yang orang Cina tak suka, apa perkara yang orang Cina suka, dan apa perkara yang Islam, hak orang Islam yang orang bukan Islam kena tahu. Dia terkejut bila saya beritahu dalam kami orang Islam ni, yang paling tinggi agama. Tertinggi agama. Sebab tu dalam Islam ni, apa-apa pun kita kena cek agama. Bangsa, saya boleh kompromi bangsa, tak apa. Islam ni bangsa dia tidak jadi utama. Sebab bangsa, ketentuan Allah bukan pilihan kita. Tapi agama tak boleh. Ya. Dia kata orang Cina ni sensitif masalah hudud. Sebab orang Cina ni takut. Takut kalau Islam menang, kita laksanakan hudud, dia takut. Saya beritahu, bagi kami orang Islam, hudud ni wajib. Sebagaimana wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, maka dia wajib dilaksanakan. Bukan sunat. Cuma kewajipan itu ke atas orang Islam. Tak kena mengena orang bukan Islam. Kita pegang pandangan Imam Malik dalam masalah ni. Mazhab Maliki berpandangan bahawa kewajipan untuk orang Islam. Sebab kalau kita laksana hukum Tuhan, di akhirat besok dia tidak diazab. Jadi kalau bukan Islam, kalau laksana dia, akhirat dia tetap diazab sebab dia kafir. Tapi orang Islam, dia laksana hukum Tuhan, di akhirat besok dia tak diazab. Maka kali itu pandangan mengatakan kewajipan pada orang Islam. Saya kata gila lah. Sekarang ni pun dah berlaku. Ada mahkamah syariah, ada mahkamah sivil. Ya? Ada elemen di bawah mahkamah syariah. Orang bukan Islam tak perlu bimbang pun. Masalah tangkap keluar. Orang Islam bimbang tak? Tak bimbang. Sama juga. Ya? Cuma dia ditakut. Saya kata masalahnya, sebab dia minta ada pandangan berapa orang. Saya tanya, boleh tak? Ya? Dia sebut pada pahala. Boleh tak gugurkan dasar Islam? Gugurkan Islam. Saya tanya dia, awak tahu tak? Kami ni baik sebab Islam lah. Kalau buang Islam, kami lebih jahat pada Sarip Dul tau. Kita baik ni sebab Islam lah. Dan awak sebenarnya tak perlu bimbang kalau orang tu pegang dengan Islam. Ya. Sebab yang menuntut keadilan ni Islam. Yang mengharamkan judi, Islam. Bukan Melayu. Melayu mana ada ayat mengharamkan judi. Serta buka kitab-kitab Melayu lama. Ada. Maka haramlah judinya kerana kita orang Melayu. Kan tak ada. Yang haram judi, rasuah, penyelenggaraan sebab kita orang Islam. Dan Islam menuntut kita berlaku adil kepada orang bukan Islam. Ya, sebab tu Nabi Muhammad SAW, ya, bila baginda naik jadi pemimpin, orang bukan Islam mari jumpa. Ya, mengadakan perjanjian. Seronok duduk di bawah orang Islam. Sampai disebut, siapa-siapa menyakiti orang bukan Islam, yang baik, sama menyakitiku. Man azani zimmiyan faqad azani. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab jalan jumpa seorang Yahudi. Yahudi duk minta sedekah. Minta sedekah. Umar pegang tangan dia. Umar bawa dia ke Baitul Mal. Panggil pegang Baitul Mal. Ada duit dalam Baitul Mal. Dia kata ada. Keluarkan duit Baitul Mal bagi pada Yahudi ni. Bagi dia. Waktu dia tua, waktu dia muda, negara ambil manfaat dengan tenaga dia. Bila dia tua, negara kena bantu dia. Umar ambil duit mana? Ambil duit Baitul Mal bagi pada Yahudi. Tapi bila Sayyidina Umar balik rumah dia, anak dia menangis. Masa dia khalifah. Ya. Anak dia menangis. Pasal apa menangis? Kawan-kawan duk bilang berapa tampalan pada jubah anak Sayyidina Umar Khattab. Budak-budak duk main teka. Berapa? Teka. Berapa tampalan dia? Main buat teka-teki. Ya. Akhir anak Sayyidina Umar malu. Balik-balik ayah, saya tak nak pergi sekolah. Pasal apa? Kawan-kawan bilang berapa tampalan pada jubahku. Aku malu. Kata Umar ginilah. Besok kamu pergi, aku akan beli jubah baru pada kamu. Lalu Umar Al-Khattab pergi ke Baitul Mal. Tanya pegawai Baitul Mal, duit tabung dia tak? Kata pegawai tu ada. Kata Umar, aku cadang nak pinjam sikit. Aku cadang nak pinjam duit Baitul Mal. Untuk apa? Untuk beli jubah anakku. Kata pegawai tu ada duit, boleh. Cuma aku nak tanya Umar, bila kamu nak bayar? Bukan dia tanya pinjaman soft loan, pinjaman mudah ke, pinjaman payah tak. Nak pinjam banyak mana? Sikit je sekadar nak beli jubah. Berapa bila nak bayar? Kata Umar Khattab, cukup bulan ni aku bayar. Sebab gaji mula di zaman Sayyidina Umar.
Umar tu dah dibayar gaji. Ya. Kata Umar, cukup bulan aku bayar gaji. Dapat duit aku bayar. Pegawai dia tanya, pegawai tu Umar tanya, ya Umar, kamu yakin ke kamu hidup sampai hujung bulan ni? Apakah kamu yakin kamu hidup sampai hujung bulan ni, ya Umar? Sebab kamu janji nak bayar hujung bulan, kamu yakin hidup ke? Umar kata, kalau tu soalan kamu tak jadilah aku pinjam. Tak jadi pinjam, tuan-tuan. Kalau kita, pegawai tanya macam tu, siap, packing barang, tukar Sabah. Berani melawan. Ni khalifah ni. Ya, khalifah ni, tuan-tuan, dunia Islam bawah tangan dia. Bukan negara, dunia bawah tangan dia. Umar balik beritahu anak dia, pergilah kamu sekolah. Kalau kawan kamu tanya kenapa, beritahu ayah kamu, ayah aku tak mampu beli baju baru. Itu Umar Khattab. Sebenarnya sejarah-sejarah Islam kita boleh buat tu kan. Kita boleh mengadakan benda yang sama dalam konteks jujur, amanah. Jujur je. Duit ni sampai kiamat pun tak cukup, tuan-tuan. Satu hari Umar Khattab sampai ke masjid pada hari Jumaat. Orang ramai tunggu dia. Sebab dia khalifah. Dia khalifah, dialah jadi imam, dialah baca khutbah. Sebab pemimpin di luar masjid nak jadi pemimpin dalam masjid. Kita tak. Pimpin dalam masjid, luar masjid orang lain pemimpin. Sebab tu tak selaras. Dalam masjid haram judi, luar masjid bagi lesen judi. Bertembus semua. Umar sampai-sampai, kata Umar Khattab, tuan-tuan tunggu sekejap lah, minta maaf lah, saya lambat sikit sampai. Menunggu jubah saya ni kotor, saya basuh, saya tunggu kering sekejap. Umar naik-naik, baca khutbah. Mereka bilang, mereka tengok jubah Sayyidina Umar bertampak-tampak. Lepas semayang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bicara dengan para sahabat untuk naikkan sikit allowance Sayyidina Umar Khattab. Naik sikit gaji. Malah dekat pilihan raya. Kat zaman kita naik gaji tak lama tu. Setuju. Bincang-bincang para sahabat bincang, setujulah nak naik gaji Sayyidina Umar Khattab. Masalah satu. Siapa nak beritahu Sayyidina Umar gaji dia nak naik? Siapa sanggup beritahu? Sayyidina Osman? Umar Osman kata aku tak berani. Aku tak berani. Ali kata aku tak berani. Siapa yang nak beritahu gaji Sayyidina Umar naik? Fikir Hafsah. Hafsah ni anak Sayyidina Umar, isteri Rasulullah. Walaupun anak Sayyidina Umar, tapi dia isteri Nabi. Jadi orang yang paling layak beritahu Hafsah lah. Lalu mereka sepakat beritahu Hafsah, minta Hafsah beritahu Sayyidina Umar Khattab. Hafsah beritahu. Kata Hafsah, ayah, dia kuranglah. Sahabat-sahabat mencadangkan supaya mereka bincang, setuju untuk naik sikit allowance, naik sikit gaji. Dengar naik gaji ni, merah muka Sayyidina Umar Khattab. Merah, marah. Dengar kita naik gaji, tanya pula, ada tunggakan tak? Kita tanya tunggakan. Umar dengar naik gaji, merah muka. Hei Hafsah, siapa yang mencadangkan cadangan ni? Umar tanya Hafsah, siapa yang berani cadang cadangan ni? Kata Hafsah, kalau ayah tahu, ayah nak buat apa? Kata Umar Khattab, aku akan tampar mukanya sebelum dia mencadangkan cadangan. Ini harta orang, harta rakyat. Sekarang sistem teruk, tuan-tuan, Masya Allah. Pemimpin paling besar, allowance paling besar, gaji besar, listrik free, air free, rumah free, kereta free, road tax free. Semua free. Yang nak merangkak ni lah duk bayar. Yang suah. Terbalik air habis dah. Bila free, jadi tamak. Bil elektrik sampai beribu sebulan, ratus ribu. Buat apa? Jadi melampau, tuan-tuan. Penjimatan tak ada. Umar kata, Hafsah, siapa yang cadang ni? Kata Hafsah, kenapa? Umar kata, aku akan tampar muka siapa mencadangkan. Hafsah senyap. Hafsah, kamu isteri Nabi. Beritahu pada aku pakaian paling baik yang ada pada Nabi yang dalam pengetahuan kamu. Sebab Hafsah isteri Nabi. Kata Hafsah, satu hari ada orang hadiah pada Nabi selai jubah warna merah. Jubah warna merah. Aku tengok Nabi sayang jubah ni. Baginda hanya pakai jubah ni bila ada tetamu kehormat ataupun hari-hari kebesaran. Hei Hafsah,
kamu isteri Nabi, beritahu aku tempat tidur yang paling baik yang pernah kamu hamparkan kepada Nabi. Ada tilang 5 inci ke 7 inci ke rumah kamu. Kata Hafsah, di rumah kami ada selai kain yang agak tebal. Pada musim panas, aku lipat 4. Nabi tidak menggunakan selimut. Pada musim sejuk, aku lipat 2. Separuh alas Nabi, separuh lagi tempat selimut Nabi SAW. Ya Hafsah, kamu isteri Nabi, beritahu aku makanan paling baik yang pernah kamu hidang, yang kamu nampak Nabi selera makannya. Nabi sedap makan dia. Kata Hafsah, satu hari aku menghidangkan pada Nabi berapa keping roti yang disapu dengan mentega yang hampir kering. Adalah mentega sikit, Hafsah sapu. Aku hidang pada Nabi. Dan aku tengok Nabi makan cukup berselera. Cukup berselera. Dan Nabi rasa sedap. Mana tahu? Mana kamu tahu? Sebab Nabi ni bila sedap, dia akan suruh hantar pada jiran. Nabi tanya Hafsah, ada lagi tak roti macam ni? Kata Hafsah, kenapa? Tidak, kalau ada lagi, tolong hantarlah kepada jiran-jiran kita. Sebab aku rasa sedap roti. Itulah makanan paling sedap yang pernah Hafsah hidang pada Nabi. Allah Rabbi. Itu Rasulullah, tuan-tuan. Sebab tu bila kita baca doa-doa macam ni, kita rasalah. Bila kita rasa hebat Allah, rasa kerdil kita. Bila haibah Allah hilang pada tubuh kita, dia jadi gah. Jadi sombong, jadi tamak. Ya? Dan jadi tamak, habis. Tamak ni tuan-tuan, harta halal tak cukup. Dia akan buat yang haram. Ya? Walaupun harta halal tu dah beratus ribu dah, tak cukup juga. Dia akan buat yang haram. Dan dia mula masuk yang haram, maka tamak tu makin kuat. Akhirnya dia tak peduli dah. Ya, tak peduli. Na'udzubillah. Wa tadaghara kullu syai'in li kibriya'ih. Ya. Dan merasa kecil tiap-tiap sesuatu dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya. Bila kita rasa besarnya Allah Ta'ala, yang lain rasa kecil lah. Dunia rasa kecil, pangkat rasa kecil, jawatan rasa kecil. Tak ada apa jawatan ni tuan-tuan. Menyusahkan di akhirat je. Ya, betul, jawatan ni kalau tidak kerana Islam, tak ada nilai langsung. Nabi SAW sebut dalam hadis, ya, kata Nabi, apa dia hadis tu? Maksud lebih kurang, ya, jawatan ni kata Nabi, ya, awwaluha nadamah, wa awsatuha gharamah, wa akhiruha azabun yaumil qiyamah. Jawatan ni mula-mula kau menyesal. Pertengahannya kamu rasa duka cita. Ujungnya kamu dihumban ke neraka. Kalau tidak kerana Islam, mana ulang baliklah. Sebab bila duduk segala-gala, bukan jawatannya. Segala-gala bila duduk atas Islam, dia bernilai. Cabut Islam, tak ada harga langsung. Tak ada harga. Jadi kenalah duduk sama Islam. Bila kerana Islam, tapi kena jagalah duit harta ni, maklumlah Islam. Pemimpin ni Masya Allah, di tangan dia ada kuasa melulus. Berapa juta nak lulus, dia boleh kuasa lulus. Di tangannya dia ada kuasa membatal. Rakyat dah tanam dah hutan ni, dah keluar hasil dah, keluar surat, tebang, batal balik. Batal betul. Di tangan ni pemimpin. Macam hakim. Kata Nabi, hakim di antara dua, sama ada ke syurga atau ke neraka. Pemimpin lagi lah. Tambah pemimpin yang lagi besar lagi kena jagalah. Ya. Walaupun tu kan jawatan kena isi. Kekosongan kena isi. Ya. Kalau jawatan tak diisi oleh orang yang taat, orang fasik akan isi. Maka mencari pemimpin yang taat wajib. Ya. Sebab sama juga kedai. Kalau peniaga kena meniaga. Kalau peniaga yang jujur tak meniaga, peniaga yang fasik meniaga, memang dia menipu sebab dia fasik. Kalau peniaga yang kafir, dia menipu sebab dia tak ada dosa pahala. Ya. Sebab tu dunia mesti diurus oleh orang yang bertakwa. Ya. Anda tengok baru ni satu kes besar lah, dia anggap paling besar di Singapura. Ya. Kesnya seorang pegawai,
minta rasuah kepada 3 orang perempuan. Setiap kali lulus projek dia minta rasuah pada perempuan tersebut dan perempuan tu beri ke dia. Jadi kes besar di mahkamah. 20 tahun penjara. Apa rasuah dia? Seks. Di Singapura ni, rasuah ni, dia 10 negara terbaik lah dalam mencegah rasuah. Anda ingat pengalaman pergi Singapura? Bagi pasport. Dia bawa kereta. Sampai meja Singapura, ambil pasport. Pasport saja, bulan poket. Senang. Ambil, bagi dia. Dia buka-buka, ada duit RM1. Duit ni terselit, duit dalam poket. Bila seboh, dia terselit masuk. Saya pun tak perasan. Dia buka-buka tanya. Apa ni kata dia? Saya pun ambil balik. Sorry, terselit masuk. Dia kata apa dia? Awak ingat ni Malaysia? Awak ingat ni Malaysia? Masya Allah. Saya kata saya bukan nak bagi awak tu. Tak ada sebab saya bagi awak. Bukan buat apa. Bukan apa bang kata dia. Kalau pegawai saya tengok, saya kena gantung kerja ni. Dengan RM1 ni saya kena gantung kerja kalau bos saya tengok. Apa macam tu? Kita tak. Tengok RM1 tanya. RM1 je. Teruk. Ana satu masa dulu pernah negara jiran kita rasuah tinggi. Masa nak ulang pergi. Allah, setiap benda rasuah. Sikit-sikit rasuah. Tapi tak sangka lah satu hari negara kita jadi macam tu. Tak sangka langsung. Hari ni indeks rasuah kita sangat tinggi. Sampai senjata api boleh masuk. Rasuah ni kalau dalam berlaku tak ada apa dah. Tak guna peraturan undang-undang dah. Dia fikir macam mana penagih dadah di pusat serenti dapat bekalan dadah dalam pusat serenti. Macam mana boleh masuk? Dalam penjara macam-macam. Sebab tu kata tengok banyaklah perkara-perkara yang kita. Dia balik pada agama je penyelesaian dia. Sebab agama dia cegah 2. Satu dia cegah dari zahir, yang kedua cegah batin. Rasa berdosa. Tu. Rasa berdosa ni tak ada dalam sistem barat. Tapi dalam Islam ada rasa bersalah. Rasa berdosa tu kuat. Orang tak tahu. Umpama tak semayang. Siapa tahu tak semayang? Tak ada siapa tahu. Tapi rasa berdosa tu rasa. Lepas semayang lega. Alhamdulillah. Bulan puasa. Orang tua kata kalau minum air manis sungai batal puasa ke? Tak batal. Tapi kalau minum air batal. Kecuali minum air bawah tu. Baru tak batal. Sebab dia tahu dah budak memang tak sampai kaki ke bawah tu. Dalam. Tak siapa tahu masuk bilik air. Direct. Paip tu terus dalam mulut je. Buka perhabis. Tak siapa tahu. Rasa bersalah tu ada. Itu je rasa tu yang besar. Baik. Sama juga doa ni. Doa ni minta kita rasa hebatnya Allah Ta'ala. Supaya rasa kerdilnya kita. Agungnya Allah. Supaya kita rasa kecil diri kita. Bukan kita lah. Segala-gala yang berkait dengan kita lah. Dunia dan hartanya. Dan dibaca pula Allahumma salli ala Muhammad. Wa ali Muhammad. Wa azwaji Muhammad. Wa zurriyatihi wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala azwajihi wa zurriyatihi. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Hai Tuhanku, beri rahmat olehmu atas Nabi Muhammad dan atas keluarga baginda dan atas segala isteri-isteri baginda dan atas segala anak-anak cucunya, dan beri berkat olehmu atas Nabi kami Nabi Muhammad dan SAW dan keluarganya dan atas segala isterinya dan segala anak cucunya, seperti engkau berikan keberkatan di atas Nabi Ibrahim AS dan atas segala keluarga Nabi Ibrahim AS pada sekalian alam, kerana bahawa engkau itu mempunyai puji-pujian dan puji kemuliaan. 2 perkara. Pertama, kita selawat. Selawat ke Nabi ni tuntutan syarak. Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Cuba tuan faham betul-betul. Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Hei orang beriman, kata Allah, ucapkanlah selawat, banyakkan ucapan selawat dan salam ke atas Nabi. Pasal apa? Kerana Allah dan para malaikat berselawat. Sampai Nabi kata, man salla alayya marrah, sallallahu alaihi biha asyara. Siapa-siapa selawat padaku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Selawat masing-masing waktu Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW naik
sampai langit yang ke-7. Berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Di langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa. Nabi Musa ni kulitnya putih, rambutnya luruh ke depan. Nabi kata, "Supa kamu?" Ada seorang sahabat, anda tak ingat nama dia. Nabi kata, "Aku tengok Nabi Musa, rupa dia serupa awak." Kata. Nabi tunjuk pada sahabat. Rambut dia ke depan, rambut dia begitu. Badannya besar Nabi Musa AS. Di langit yang ke-6. Tiba-tiba kata Rasulullah, "Aku lihat rombongan para nabi-nabi masuk syurga. Diperlihatkan kepadaku oleh Allah Ta'ala gambaran nabi-nabi masuk syurga bersama umat masing-masing. Seorang nabi aku tengok berjalan di belakangnya, seorang je umat dia masuk syurga. Ada seorang nabi, 2 orang je umat dia masuk syurga bersama nabi. Ada 3 nabi, seorang je umat dia masuk syurga." Yang kita baca surah Yasin tu. Fa'azzazna bisalis. Allah tambah rasul yang 3. 3 orang rasul. Berapa orang beriman? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Rajulun, seorang lelaki je. Kebanyakan kata Nabi tak lebih pada 10 orang yang masuk syurga bersama Nabi. Tiba-tiba hilanglah rombongan tu. Aku tengok satu kumpulan yang besar, ramai sangat di belakang Nabi mereka. Aku sangka itu umat aku. Berkata Jibril, "Inilah umat Nabi Musa AS." Ramai sangat. Hilang jalan kumpulan tu. Macam kontingen sukan lah. Kita duduk atas grandstand, perarakan barisan kontingen sukan. Pengurusi umum lah. Negara Vietnam, 10 pegawai bersama 50 atlet. Negara Malaysia, 50 pegawai, 2 atlet. Kan macam tu kan. Seorang Nabi, 3 Nabi, seorang umat masuk surga. 3 pegawai, seorang atlet. Nabi duit tu. Tiba-tiba aku tengok satu kumpulan yang ramai sangat. Ramai. Lebih ramai pada kumpulan Nabi Musa. Berkata Jibril, "Ya Muhammad, ini umat kamu yang masuk surga bersama kamu." Allah Rabbi. Lalu Nabi Musa menangis. Bila Jibril beritahu macam tu, Nabi Musa menangis tu. Berkata ni Musa AS, "Aku sangka umatku lah paling ramai masuk syurga. Rupanya umat Nabi Muhammad lebih ramai daripada umat aku." Berkata Jibril, di kalangan mereka ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Umat Muhammad ni. Mendengar 70,000 masuk syurga tanpa hisab, ni Nabi cerita dalam masjid ni. Bangunlah seorang sahabat Nabi bernama Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. "Ya Rasulullah, tolonglah doa pada Allah, semoga saya termasuk dalam 70,000 tu ya Rasulullah. Doalah pada Allah ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk dalam 70,000 tu." Berkata Nabi, "Anta minhum ya Uqashah." Kamu memang termasuk dalam 70,000. Allah, depan-depan sahabat-sahabat ramai Nabi istihar, Uqashah bin Mihsan, salah seorang sahabat Nabi masuk syurga tanpa hisab. Dia pun duduk, bangun lagi seorang sahabat. "Ya Allah, tolong doakan saya pula." Nabi kata, Uqashah mendahului kamu. Uqashah minta dulu. Maknanya untung tuan-tuan, minta dulu. Minta, tuan-tuan nampak minat ke anak perempuan orang. Minta, jangan lambat nanti orang lain masuk. Sahabat Nabi ni ada peluang, dia minta. Minta tu. Sebab dia nak tu. Siapa dia Uqashah bin Mihsan? Sahabat Nabi yang perang hebat. Dia tak terkenal sangat. Tidak banyak cerita macam cerita sahabat-sahabat lain. Tapi Uqashah ni ada cerita menarik. Dalam perang Badar, dia pergi perang. Dia bawa pedang dia. Melawan orang pedang. Lawan orang pedang. Pedang ni patah. Pedang ni patah sekeping-sekeping. Akhirnya tinggal ulu je. Tinggal ulu. Dia pun undur ke belakang jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, tengok pedang aku. Tinggal ulu, nak perang macam mana?" Tinggal ulu je. Masya Allah. Lalu Nabi ambil satu kayu. Nabi goncang kayu. Nabi goncang. Lalu kayu tadi bertukar menjadi pedang. Dan diberi kepada Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan berperang dengan pedang Nabi SAW. Akhirnya dia mati syahid di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Uqashah bin Mihsan mati zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dibunuh oleh tentera Muawiyah.
masa peperangan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Okay. Dan Nabi sebut bahawa Ukashah ni dia mati dibunuh oleh kumpulan pelampau. Jadi bila dia mati, maka kumpulan Sayyidina Ali kata, dasarkah Nabi ni Muawiyah lah kumpulan pelampau. Kata Muawiyah tak. Siapa yang bawa dia? Yang bawa dia Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pelampau sebab Sayyidina Ali bawa dia. Oh, dibalas macam tu lah. Tak apalah, mereka tu sahabat Nabi. Ya, kita tak tahu, kita tidak duduk zaman dia, maka mereka ni lebih baik daripada kita jauh langit bumi lah. Ya. Yang kedua apa dia? Yang kedua minta keberkatan Nabi Muhammad satu, wa azwaji Muhammad, dan isteri Nabi SAW. Semua isteri terbagi dia. Wa zurriyatihi, dan segala zuriat dia. Wa barik ala Muhammad, dan berkatilah Nabi Muhammad dan segala isteri-isteri baginda dan semua keluarga zuriat-zuriat dia, sebagaimana Allah memberkati Nabi Ibrahim AS. Allah, Nabi Ibrahim, Masya Allah. Kita semayang tahiyat akhir baca selawat Nabi Ibrahim. Dipanggil selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam kama sallaita ala Ibrahim. Pasal apa sebut Nabi Ibrahim? Kenapa tak sebut Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke Nabi Nuh, ke Nabi Daud, ke Nabi Yusuf ke? Jawapannya, ke Nabi Ibrahim ni dianggap penghulu segala Nabi-Nabi. Dia ni dua orang anak. Anak pertama Ismail, anak kedua Ishak. Dua-dua jadi Nabi. Dua-dua anak jadi Nabi. Allah Rabbi. Dua-dua anak jadi Nabi. Kita ada anak masuk universiti. Anak berapa orang? 6. 6 universiti. Belum tu jadi orang lagi. Siap-siap berguru ketua tak tahu. Tapi bangga dah. Oh, anak saya 6 orang. 6 universiti. Dia dua-dua jadi Nabi, dua-dua jadi Rasul. Nabi Ismail lahir Nabi Ibrahim pula. Zuriat dia. Nabi Ishak lahir Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Beratus lagi Nabi-Nabi daripada zuriat Nabi Ishak AS. Sebab tu hebat Nabi Ibrahim AS. Satu hebat dari segi keturunan. Yang kedua hebat dari segi iman pada Allah Ta'ala. Nak yakin sampai Nabi Ibrahim ni hebat lah. Bawa Hajar, bawa anak cik Ismail sampai Mekah, duduk 2 malam. Pagi ketiga bangun, beritahu isteri dia, aku nak balik ke Palestin. Hajar tanya, kamu nak tinggal aku dengan anak kecil sini? Tengah batu tu. Bukan pada pasir Mekah ni, batu. Orang tak ada pokok, tak ada kedai, tak ada apa, tak ada. Kaabah tak ada, air zam-zam pun tak ada. Kamu nak tinggal aku dua beranak sini? Dia kata, ya. Hajar tanya satu je. Apakah Allah yang perintah? Allah ke perintah? Nabi Ibrahim kata, ya. Allah yang memerintahkan aku tinggal kamu. Kata Hajar, tak apa. Kalau Allah yang suruh, tak apa. Balik semua jalan kaki balik Palestin. Tinggal 2 beranak situ. La ilaha illallah. Kita bukan tinggal apa? Nak pergi dengar kuliah malam Selasa. Isteri tanya, bang nak pergi dengar kuliah? Saya seorang takut ni. Itulah awak, aku nak cari kawan, tak nak. Kalau kawan kan senang. Kata. Macam-macam lah tu sekalian. Pula tu takut bila suami mari dengar kuliah je. Suami pergi pekan sehari tak takut. Di pasar malam tak takut. Dia dengar kuliah takut. Allah Rabbi. Ni selawat banyak-banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Bila kita bangkit esok di akhirat, setiap orang tu cari Nabi masing-masing. Bangun-bangun pada masa kita esok tak cari mak kita di akhirat. Kita tak cari kawan kita, tak cari tok guru kita, tak cari wakil rakyat kita. Yang cari Nabi. Semua orang, kata Nabi, semua umat bila bangkit pada masyar, berimpun je, yang pertama dicari, kamu semua akan cari Nabi masing-masing. Kata sahabat, ya Rasulullah, macam manalah kami nak kenal kamu besok di akhirat? Bilion manusia ni. Jin lagi ramai pada manusia. Macam mana kami nak kenal kamu? Jawab Nabi, kamu kenal. Semua umat akan kenal Nabinya melalui bendera yang dibawa oleh Nabi masing-masing. Setiap Nabi tu ada benderanya. Dan bendera aku besok warna hijau di akhirat. Kamu tahu bendera aku besok? Hijau. Ada orang marah hijau, Allah. Tak marahlah warna Nabi. Esok saya pesan, kita kena suka apa yang Nabi kita suka, barulah kita boleh bersama-sama dengan Nabi kita. Dia mudah je.
Dia kata kita kena suka apa yang Nabi kita suka. Kalau kita baca hadis Nabi, Nabi suka makan apa dia? Buah-buahan. Kata Nabi suka makan buah yang tidak banyak biji. Macam buah anggur. Nabi suka. Kita makan tu, kita makan juga. Tapi kita makan tu, kenapa makan buah ni? Sebab Nabi suka buah ni. Aku suka kan Nabi suka. Duduk situ. Kita kena suka. Kalau kita tahu Nabi suka, kita kena suka. Tok saya tak suka labu air. Dia cukup tak suka labu air. Ayuh, Tok Aziz. Tapi, saya ke marah Nabi labu air. Dia kata, sudahlah aku. Bermula dia jumpa hadis tu, tiap-tiap hari beli labu air. Tiap-tiap hari. Saya kecil masa tu. Tanya, pasal apa labu air berlaku? Dia ada 4 orang isteri, tok saya ni. Tok saya ada 4 isteri. Tapi bab ni tak nurun cucu. Tiap-tiap rumah tak ada labu air. Jawapannya mudah. Kita kena suka apa yang Nabi kita suka. Barulah kita boleh bersama-sama dengan Nabi kita di akhirat besok. Tujuan satu, tujuan dia nak bersama Nabi di akhirat. Sahabat Nabi di jalan pasar, jumpa buah. Tak sengaja buah anggur. Dia tengok ni. Dia tengok, oh Nabi suka buah ni. Nabi suka buah ni. Kebetulan jumpa orang jual. Dia pun ambil, tu bawa berjalan. Pakai dia kata, bayar dulu. Dia jalan. Dia tak bayar. Jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, kamu suka buah ni kan? Nabi kata, aku suka. Nah, aku hadiah pada kamu. Pakai kita sampai. Rasulullah, dia tak bayar lagi tu. Nabi kata, kau tak bayar lagi? Aku tak ada duit aku. Aku tak ada duit. Tapi aku nak kau makan buah ni sebab aku tahu kamu suka. Jadi Abu Bakar, Nabi kata Abu Bakar, ada duit? Ada. Pinjam dulu. Nabi juga jom bayar. Tuan-tuan jangan buat kerja kita tu. Jumpa. Akhirnya ambil, orang lain je bayar. Ada orang menazar, kalau menang, nak cukur kepala Ustaz Adi. Dia menazar, kalau menang pilihan raya, dia nak cukur kepala Tok Guru. Lepas pilihan raya menang, dia jumpa Tok Guru, cerita Tok Guru, saya menazar apa? Kalau Tok Guru menang, saya nak cukur kepala Tok Guru. Ada ke menazar cukur kepala orang lain? Mana boleh? Menazar cukur kepala sendiri lah. Mana boleh cukur menazar cukur kepala orang lain lah. Macam-macam. Dan baca pula Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa rasulika al-amin wa'tihi al-maqam al-mahmud allazi wa'atah yaumiddin. Hai Tuhanku, beri olehmu akan Nabi Muhammad, iaitu hambamu dan nabimu dan pesuruhmu Nabi yang ummi, pesuruhmu yang amin, dan beri olehmu akan dia maqam yang mahmud, yang terpuji, yang kepujian yang engkau janjikan akan dia dalam hari kiamat. Ini doa-doa selawat pada Nabi yang baik yang kita boleh ambil lah. Manakah selawat yang paling baik? Yang paling baik selawat Ibrahimiyah. Sesiapa yang bernazar, kiranya saya dapat sesuatu begini, saya akan selawat pada Nabi. Ulama-ulama menyebut maksud selawat tu kalau dinazar selawat lah. Kalau saya berjaya, saya nak selawat ke Nabi. Saya bernazar, saya nak selawat ke Nabi. Contoh, dia berjaya, maka dia kena selawat. Selawat mana? Selawat dalam tahiyat akhir sembahyang. Selawat Ibrahimiyah. Selawat tu dikata selawat yang sempurna kerana dibawa dalam sembahyang. Itulah yang paling sempurna. Ada pun yang lain-lain pada itu boleh, tapi tidak sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat dah. Tapi ambillah selawat yang sempurna tersebut. Ada selawat syifa. Dan berbagai-bagai selawat-selawat lain yang disusun oleh para ulama dan sebahagiannya sebagai panduan kepada kita. Wallahu a'lam. Ada beberapa perkara umuman. Yang pertama sekali tuan sekalian,